Pada permulaan masuk negeri Irak beliau ditemani oleh Nabi Khidir alaihi salam. Pada waktu itu, beliau belum mengenalnya. Nabi Khidir memberi perjanjian pada beliau untuk tidak selisih janji, yang menjadi sebab perpisahan. "Duduklah di sini," kata Nabi Khidir. Maka duduklah beliau di tempat yang ditunjuk. Selama 3 tahun, Nabi Khidir datang menjenguk setahun sekali. "Janganlah engkau tinggalkan tempatmu sehingga aku datang kepadamu." Pada suatu malam yang sangat dingin, beliau tidur di ruang tamu Raja Kisra dari daerah Madain. Kemudian beliau berihtilam. Setelah bangun, lalu pergi ke pinggir sungai dan mandi. Kemudian beliau kembali tidur, berihtilam lagi, bangun dan pergi ke pinggir sungai untuk kembali mandi. Kejadian tersebut terulang sampai 40 kali dalam semalam. Kemudian beliau naik ke dinding pagar ruang pertemuan tersebut agar tidak tertidur dan bisa menjaga kesucian. Setiap kali berhadas beliau langsung berwudu dan tidak pernah menanggung hadas sama sekali. Beliau selalu menjaga kebiasaan tersebut sehingga mencapai maqam wusul pada Allah. Nampak bagi beliau, nurul jamaul pada raut muka beliau, nampak jelas sebagai seorang pemimpin. Beliau tidak menjaga kecuali apa yang semestinya dijaga. Beliau pura-pura bisu dan gila sehingga beliau dibawa ke rumah sakit gila beberapa kali, sampai beliau terlihat akan kewaliannya. Beliau melebihi ulama-ulama sezamannya dalam hal kemuliaan, amal, kezuhudan, marifat pada Allah, kepemimpinan dan diterima masyarakat. Sebutan dan nama baik beliau terbang menyebar bagaikan matahari. Dikisahkan pada suatu saat ada 100 ulama ahli fikih Baghdad berkumpul mendatangi untuk mencoba beliau, yang masing-masing telah menyiapkan beberapa masalah. Setelah mereka duduk, beliau menundukkan kepala, dan nampaklah dari dada beliau cahaya yang menyinari dada ulama-ulama tersebut, yang menghapus apa yang mereka simpan di dalam dada. Lalu mereka bingung, berteriak ketakutan, menyobek-nyobek pakaian mereka dan tutup kepala. Setelah itu, beliau duduk di atas di kursi menjawab semua persoalan mereka. Kemudian mereka mengakui kelebihan dan tunduk pada beliau. Saat itu juga, beliau mengajarkan 13 ilmu tafsir, hadis, khilaf, usul, nahwu, qiraah, dan lain-lain. Beliau berfatwa tentang mazhab Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad bin Hambal radhiyallahu anhu. Ulama-ulama Irak heran akan fatwa beliau dan berkata, "Maha suci Allah yang telah memberi beliau." Pada suatu saat dipertanyakan suatu pertanyaan, ada seorang laki-laki bersumpah bila ia jadi mentalak istrinya 3 kali maka ia harus beribadah sendirian tanpa bersamaan dengan orang lain. Pada saat itu, bagaimana jalan keluarnya agar tidak melanggar sumpah? Dengan seketika beliau menjawab, caranya orang tersebut datang ke Makkah Al-Mukarramah, kemudian mencari waktu saat tempat tawaf kosong, kemudian ia tawaf 7 kali, maka terbebaslah ia dari sumpahnya.